Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita, Bandar Miri dikenal pasti sebagai hub gas terbaru selepas Bintulu dan Samalaju yang akan menyediakan akses bekalan gas mampu milik, boleh dipercayai dan tenaga bersih kepada seluruh negeri selari dengan Pelan Hala Tuju Gas SGR Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ke arah itu Petroleum Sarawak Berhad Petros akan melabur sebanyak 2 bilion ringgit untuk membangunkan loji kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT dengan tenaga 400 megawatt yang akan menggerakkan Bandar Miri dengan gas asli yang berpatutan, boleh dipercayai dan lebih bersih. Katanya loji tersebut akan meningkatkan bekalan kuasa di Miri di mana Petros akan menjalinkan kerjasama dengan Sarawak Energy bagi menjayakan projek tersebut. Petros will develop 2 billion ringgit, 400 megawatt Miri combined cycle gas turbine power plant. In other words, the supply of power in Miri will be enhanced with Petros as the supplier of gas as well as working together with Sarawak Energy Berhad. Meaning this is the prerequisite for investors to come to Sarawak. And the gas is one of the gas pipeline that will eventually connect to the northern part, including Limbang Lawas, then connect to the other hub, which is in Bintulu, and eventually in the next 10 years, also in Kuching. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa penyelesaian pembangunan negeri SDCCM di Miri pada Khamis. Premier Sarawak menambah mesyuarat tersebut bertujuan membincangkan beberapa perkara yang akan memacu pembangunan di Miri dan Sarawak amnya. Dalam mesyuarat tersebut, Premier Sarawak diberikan taklimat mengenai prestasi keseluruhan pelaksanaan projek pembangunan di bahagian Miri oleh Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak SIMU. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak berkata pemilihan Miri sebagai ibu pejabat operasi wilayah syarikat Shell bakal memberi impak positif kepada pembangunan di wilayah utara Sarawak. As you know, Shell is coming over to Miri as headquarters. Apparently, Shell headquarters The Hague pun going to London. They're going to London as headquarters for their global operation. But then for this region, because Shell activities mainly in Malaysia, majority Malaysia bisa puna so ours will become regional quarter. So Miri has been identified as Shell operation headquarters for this region, and therefore it has a positive impact on our economic development in the northern region. Hadir sama Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Ambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Menteri-Menteri Kabinet serta DIF-DIF kenamaan yang lain. Dalam sidang media sama, Premier Sarawak menjelaskan Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM238 juta untuk melaksanakan projek mendalamkan muara Sungai Baram. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak akan melihat kepada sungai-sungai di Shanghai, China, Rotterdam, Belanda, Adelaide, Australia dan Kuala Belait di Brunei Darussalam sebagai model untuk melaksanakan projek tersebut. So the government has approved to deepen that Baram, and in other words, all the boats here, when you have a deep channel and also wide river, then they can be berthed at Baram River, and this one will be clear, and then the space is there in Baram for us to have our harbour as well as warehouses, including bunkering in that particular river. So in other words, this river will be cleared in the time to come, and that will transform again Miri as another hub.
Menyentuh perkara lain, Premier Sarawak berkata kerajaan Sarawak juga bercadang untuk membina pelabuhan di Lawas susulan cadangan pelaburan penubuhan kompleks petrokimia di bandar itu. We have also a plan to build a port in Lawas because there is a proposed investment petrochemical complex in Lawas, meaning Miri's port area will be offshore Miri plus what do you call that bay, Brunei Bay, facing Brunei Bay, Pom Lawas. So the revenue of Miri port, of course, will increase. Kerajaan Sarawak juga, ujar beliau, akan meneruskan pembinaan loji air terawat di Mulu bagi memastikan penduduk di situ mendapat bekalan air bersih. Terdahulu, sebelum sidang media, Premier Sarawak bersama rombongan melawat Lembaga Pelabuhan Miri untuk lawatan projek pengorekan dan kerja-kerja berkaitan di Delta Batang Baram Miri. Laporan seterusnya, Kerajaan Persekutuan bercadang menghimpunkan semua pekebun kecil getah menerusi Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia PKPKM bagi melaksanakan program penorehan berkelompok yang menumpukan penghasilan susu getah atau lateks. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata program tersebut memberi peluang kepada pekebun kecil meningkatkan pendapatan memandangkan lateks mendapat permintaan tinggi oleh industri hiliran berbanding getah sekerap yang menjadi tumpuan penoreh getah tempatan ketika ini. Kalau kita melihat import latex kita ialah lebih daripada 3 bilion ringgit. Jadi sebab itu kita nak menggalakkan supaya pekebun getah ini menghasilkan latex. Dan untuk itu apa yang saya nak cadangkan, saya sudah pun berjumpa dengan Persatuan Pekebun-Pekebun Kecil untuk himpunkan, sebab kalau dalam kadar pekebun kecil ini mungkin tidak produktif dan tidak ekonomikal untuk mereka melaksanakan usaha penorehan dan sebagainya. Kalau kita dapat kelompokkan mereka dan ada satu syarikat utama yang akan menjaga mereka dan garanti, maknanya membeli pada harga tertentu latex tersebut. Kalau kita membuat perbandingan, harga latex sekarang ini dari segi average-nya ialah RM5 lebih berbanding dengan harga getah scrap. Sebab itu kalau itu dapat kita laksanakan dan kita juga mengurangkan import dan menghasilkan secara dalaman latex tersebut, jadi ini diharapkan akan dapat membantu meningkatkan pendapatan penoreh getah kita. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Pokok Senar Datuk Ahmad Saad di Dewan Rakyat pada Khamis. Dalam masa sama, Datuk Seri Fadilah memberitahu pengeluaran getah tempatan pada 2021 merangkumi 395,594 tan getah sekerap dan 33,709 tan lateks. Berita berikutnya, Sarawak akan menjadi tumpuan negara-negara Asia apabila menjadi tuan rumah Persidangan Karbon Asia ACC 2023 pada 15 hingga 16 Mac depan di Kuching. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Hibni berkata, persidangan julung kali diadakan tersebut merupakan platform baru bagi perbincangan serta pertukaran pandangan mengenai pasaran karbon di rantau Asia khasnya. Menurutnya, Sarawak bertuah kerana pakar-pakar terkemuka dari seluruh Asia dijangka hadir dalam memberi pelbagai input mengenai industri perdagangan dan penyimpanan karbon. It's mainly focusing on voluntary carbon market, VCM, and also we will focus on carbon capture, utilization and storage, which is CCUS. This conference will be participated by about 400 delegates. 150 will be the international carbon traders of the world. Yeah, international carbon traders of the world, and all of them are under the networking of Argus, which is the conference organizer, Argus Media. Argus is an international company, event consultant company, and they have the networking for all the top world carbon traders. There are about 150 to about 200 of them, but this time about 150 will be coming. Beliau berkata demikian dalam sidang media Asia Carbon Conference 2023 di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, Dr. Hazlan memberitahu Sarawak merupakan negeri pertama di Malaysia yang mempunyai rangka kerja kukuh untuk memulakan perdagangan dan penyimpanan karbon.
ACC 2023 dianjurkan oleh Argus Media dengan kerjasama Kerajaan Sarawak. Menerusi tajaan kumpulan Samling, ACC 2023 juga mendapat sokongan Business Event Sarawak dan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Beralih ke laporan seterusnya, prasarana di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Sentebu akan terus dinaik taraf bagi memastikan warga sekolah berkenaan menikmati kemudahan yang sempurna. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Lin Talif Saleh berkata, menerusi prasarana yang lengkap ia sekaligus memberi keselesaan kepada para guru dan murid-murid di sekolah tersebut. Justeru beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berikrar akan terus berusaha untuk menaik taraf prasarana di sekolah berkenaan. Memang banyak lagi perkara-perkara yang harus kita lihat bagaimana kita dapat membangunkan sekolah seperti sekolah SK Sentebu ini. Saya lihat dari segi sekolah, dari segi tandas dan sebagainya, memang banyak lagi lah perkara-perkara yang harus kita tangani untuk keselesaan guru dan pelajar di sekolah ini. Beliau berkata demikian ketika Majlis Apresiasi SK Sungai Sentebu dan perasmian Dewan Sekolah tersebut di Sarike pada Khamis. Tambah beliau, Dewan tersebut telah dibina semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan kini telah siap sepenuhnya bagi kegunaan warga sekolah. Sementara itu, pembinaan mercu tanda harus dilakukan bagi memperkenalkan keunikan identiti etnik Salako dan Lara termasuk yang lain yang terdapat di daerah Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang berkata, sebelum membina mercu tanda tersebut, daerah Opar perlu mendapatkan New Township terlebih dahulu dan seterusnya dapat mewujudkan infrastruktur yang lain. We need to have that monument ataupun mercu tanda yang menunjukkan bahawa di sinilah masyarakat Salako Lara. Dalam kawasan yang saya akan masukkan tadi, di kawasan New Township yang akan kita bina. Jadi dia akan merangkumi di situ. Selain daripada New Township itu, di dalam sana juga kita akan wujudkan recreation center, culture center yang menunjukkan identiti masyarakat-masyarakat yang terdapat di daerah Lundu, khususnya di kawasan yang satu Opar, di mana majoriti adalah Bidayuh, selain daripada lain-lain kaum yang kita tidak juga lupakan seperti Iban, Melayu, Cina juga ada terdapat di situ. Jadi ini yang kita mahu, ada mercu tanda yang menunjukkan bahawa ini adalah kawasan kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan N1 Opar Mini Lab Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA di Pusat Latihan Salkra Bajo Lundu pada Khamis. Billy menambah, Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQ di Biawak yang berhampiran dengan sempadan Kalimantan Indonesia harus dipertingkatkan dari segi infrastruktur bagi mengimbangi pembangunan negara jiran. Kalau kita lihat sekarang ni, ICQ yang ada di Biawak itu tidak mampu untuk menampung keperluan. Sekiranya kita sudah full force untuk kemasukan dan juga keluar masuk ke Indonesia dan juga di Malaysia nanti. Maknanya yang itu terdahulu kita perlu tambah baik. Yang kedua adalah di kawasan sempadan juga kita perlu ada land port. Land port di mana dalam land port itu sendiri nanti merupakan satu tempat yang sangat penting. Selain daripada untuk simpanan barang-barang dan sebagainya, di situ juga kita nak adakan ataupun wujudkan food storage supaya yang dapat dijadikan sebagai satu tempat untuk nyimpan makanan sebelum kita hantar ataupun sebelum dibawa masuk ke negara kita. Ini yang kita mahu. Sebab nanti food security is very important. Turut hadir dalam majlis perasmian Mini Lab GKCDA tersebut ialah Ketua Pegawai Eksekutif GKCDA Datuk Iqbal Honjoik, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Niponi Undek, Residen Bahagian Serian Selamat Jati Yanjah dan Pegawai Daerah Lundu Gustian Durani. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjebak Fakta. Salam UKAS.